Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baihaqi Atiqullah bin Muhammad Basit, nombor matrik 277106. Hari ini saya akan membentangkan tentang usul fiqh. Yang pertama sekali, apa itu usul fiqh? Usul al-fiqh ini berasal daripada dua perkataan Arab, iaitu usul dan al-fiqh. Dari segi bahasa, usul bererti asas ataupun sumber, manakala al-fiqh pula memberi maksud memahami sesuatu perkataan. Fiqh dari segi istilah syarak pula membawa maksud suatu pengetahuan tentang hukum-hukum syarak yang mana berkait rapat dengan perbuatan mukallaf yang difahami melalui dalil-dalil tafsili. Sebagai contoh, kewajipan kita menunaikan solat fardu yang ditunjukkan menerusi dalil-dalil Al-Quran. Maksud al-fiqh ini mempunyai banyak pandangan daripada pelbagai pihak yang termasyhur. Saya akan memetik maksud daripada para ulama besar yang mendefinisikan usul fiqh sebagai pengertian tentang kaedah-kaedah yang dijadikan sebagai alat untuk menggali hukum-hukum fiqh seperti perbuatan manusia daripada dalil-dalil syar'i. Kita beralih kepada perbincangan yang kedua, iaitu perbezaan usul fiqh dan qawaid fiqh. Yang mana perbezaan pertama ialah usul fiqh merupakan ilmu tentang suatu kaedah yang mana boleh mengeluarkan suatu hukum yang diambil daripada dalilnya. Contohnya Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas dan sebagainya. Manakala qawaid fiqh membincangkan tentang hukum fiqh itu sendiri, tetapi bersandarkan kepada kaedah daripada hukum-hukum yang ada persamaan dari sudut tertentu. Sebagai contoh tentang niat, syak, adat dan sebagainya. Perbezaan yang kedua pula iaitu dari segi punca dan tempat ambilan. Usul fiqh ini berpunca daripada perbahasan dalam bahasa Arab, nahwu dan balaghah. Perkara ini diperoleh secara istiqra' ataupun induktif. Manakala qawaid fiqh pula didapati daripada hukum syarak yang 5, fatwa-fatwa serta masalah-masalah berkaitan dengan fiqh. Yang ketiga, saya akan membincangkan tentang fungsi-fungsi usul fiqh. Yang pertama, usul fiqh ini berfungsi sebagai alat sarana dan metod untuk mendapatkan segala hukum-hukum syarak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Sama ada dalam masalah berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah dan boleh juga berkaitan dengan akhlak. Selain itu, usul fiqh ini fungsi bagi memelihara agama daripada terpeson dan penyalahgunaan dalil-dalil Al-Quran. Apabila bersandarkan kepada usul fiqh, suatu hukum yang dihasilkan melalui ijtihad ulama akan diakui oleh syarak. Seterusnya, usul fiqh juga bertujuan untuk memberi pengertian dasar tentang kaedah-kaedah dan metodologi ulama mujtahid dalam menggali hukum-hukum untuk sesuatu perkara. Di samping itu, saya akan menjelaskan tentang kepentingan usul fiqh. Yang pertama ialah menjaga syariah Islamiah, yang mana ilmu usul fiqh sangat penting dan perlu dipelihara dalil-dalil pensyariatannya daripada disalahguna oleh orang ramai. Dan daripada itu juga, usul fiqh ini juga turut menjaga hujah-hujah dan segala perkara yang berkait dengan hukum hakam. Yang kedua, menyusun usul-usul dalil dengan tepat. Hal ini bagi menjelaskan dalil-dalil yang sahih daripada Al-Quran serta dapat membezakan dalil-dalil sunnah yang sahih ataupun dhaif. Yang ketiga, kepentingan usul fiqh ini juga ialah menghalang daripada terjadinya pentafsiran nas-nas Al-Quran dan sunnah yang hanya berpandukan akal dan hawa nafsu semata-mata. Akhir sekali, saya akan membincangkan tentang tokoh-tokoh usul fiqh. Yang pertama ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ataupun lebih dikenali sebagai Imam Syafi'i, yang mana beliau merupakan pencetus bagi mazhab Syafi'i. Antara hasil karyanya ialah Ar-Risalah dan Kitab yang menerangkan tentang ilmu fiqh. Tokoh yang kedua pula ialah Abu Sulaiman,
iaitu adalah seorang pemimpin golongan ahli zahir. Antara kitab yang dikarangkan oleh beliau ialah Al-Muhalla dan Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam. Beliau juga merupakan ahli fiqh yang mujtahid.